Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan MRA iaitu Malaysia Relief Agency, infak kasih Ramadan 1443 Hijrah di bumi Palestin. Jadi kalau bukan kita yang akan membantu saudara kita, siapa lagi kan insyaAllah. Dan bersama diri sekarang ini di studio kita bawakan kepada anda semua insyaAllah Timbalan Presiden 2 MRA iaitu Hajah Sharifah Aminah Al-Khairi. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hajah apa khabar? Baik, alhamdulillah, masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Hajah, kita tahu peranan MRA kan dalam membantu terutamanya rakyat-rakyat Palestin kan sekarang ni pun tengah bergolak dan sebagainya pada bulan Ramadan. Jadi Hajah mungkin boleh kongsikan kepada kami sedikit mengenai program infak kasih Ramadan MRA yang sedang dijalankan di luar negara. Silakan Hajah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu keadaan di Palestin sangatlah getir sekarang ni. Betul. Dan situasi di sana sangat-sangat kesian sebab daripada awal Ramadan itu mereka asyik memohon supaya dapat bantuan makanan yang memang rata-ratanya susah dia untuk mencari. Mereka ni, supaya kita kena faham tu situasi di Palestin ini terbagi pada 3 bahagian, iaitu di West Bank, di Al-Quds dan di Gaza. 3 tempat yang berpencak berbeza-beza dalam satu negara yang dikatakan Palestin yang dibagikan. Kita tak punya masa untuk cerita tentang ini, tapi yang kita lihat ketiga-tiga tempat itu perlu pertolongan. Masya Allah, Allahu Akbar itu. Sangat. Tambah sekarang yang berlaku dan bergolak di Al-Quds sini. Ramai di antara orang Islam kita yang tercedera dan yang sekarang ini susah mencari makan sekalipun sebab kekejaman yang berlaku pada umat Islam di Palestin ini, atau mereka panggil negara mereka itu Israel, sangat-sangat kesian. Mereka tidak dapat hidup seperti manusia yang ada hormat. Orang-orang Israel akan sentiasa membuat mereka tu rasa terhina. Jadi dalam konteks ini, ketiga tempat yang diletakkan tu, mari kita lihat di Gaza contohnya. Gaza adalah seperti penjara yang terbesar di dunia. So mereka tidak keluar. Tapi alhamdulillah mereka boleh berusaha dalam. Jadi kita mohon supaya insya-Allah dapat bantuan. This is how they stay alive. They stay alive dengan bantuan daripada rakyat umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah. Kalau kita lihat pula di West Bank, penekanan mereka jauh berbeza. Mereka bersama dengan rakyat. West Bank itu diberi untuk orang Palestin, tapi sekarang ini Israel dah mengambil tanah-tanah mereka dan membuat tembok-tembok yang membuat kehidupan mereka sangat sengsara untuk pergi kerja sekalipun. Sedangkan mereka sangat perlu pekerjaan daripada orang Palestin sebagai kuli. Tapi itu pun nak pergi kerja pun seksa dengan banyak sekatan dan sebagainya. Dan Al-Quds satu gambaran yang berbeza kerana dia merupakan syiar kita. Haram Syarif berada di situ. Al-Aqsa mesti dipertahankan. Kita kena bantu rakyat Palestin kerana mereka membantu kita mempertahankan Al-Aqsa di bumi Palestin. Al-Aqsa tu punya kita, hak kita. Dan kita mesti pertahankan. Dan sekarang ni memang untuk mereka mendapat makanan untuk berbuka dan sebagainya pun sangat susah. Jadi insya-Allah dari pihak MRA kita sudah hantar bentuk bantuan makanan untuk mereka berbuka dan bersahur di pekarangan di Masjid Al-Aqsa, dan insya-Allah bismillah, dan seterusnya usul di Gaza. Kita telah menghantar kepada 5 organisasi partner kita yang berada dalam bumi Gaza, dan juga insya-Allah bismillah kita akan cuba membantu dalam banyak projek-projek pembangunan yang lain. Sebab Gaza perlu hidup seperti orang lain, insya-Allah bismillah. Mereka punya peluang untuk hidup, cuma kita perlu bantuan kita. Ya, insya-Allah kan. Dan seperti mana yang Hajah katakan tadi, MRA ada membantu dari segi makanan. Jadi mungkin dari segi lain ada tak bantuan selain daripada segi makanan, Hajah? Kita bantu dari segi medical. Kita bantu hospital-hospital dan kita membantu mereka yang cedera, dan kita beri pertolongan pada mereka-mereka yang di hospital-hospital yang memerlukan banyak
perkakas ataupun peralatan-peralatan medical, dan itu merupakan salah satu daripada keutamaan yang kita bantu insya-Allah, dan juga untuk education, untuk pendidikan. Di pendidikan ini kita bantu anak-anak supaya mereka akan generasi yang akan mengganti generasi sekarang. Dan alhamdulillah setiap tahun kita akan buat fundraising untuk itu, dan juga kita membantu program-program ekonomi, sustainable project, insya-Allah bismillah. Sekarang ni kita juga dapat membina beberapa buah telaga air untuk penempatan di sekeliling, sama ada kita di sekeliling masjid atau sekolah ataupun hospital. Dia bina telaga air yang dengan penapisan air, jadi maknanya it's a big project. Kalau masjid di situ, perkarangan 1,000 family sekeliling tu dapat manfaat. Insya-Allah. Dan insya-Allah bismillah kita juga dapat membantu mereka membina kembali ladang-ladang mereka yang lama terbiar. So insya-Allah kita akan cuba usahakan supaya mereka dapat food security. Dan juga insya-Allah bismillah sebagai cash crop. Jadi walaupun terpenjara, tapi mereka akan bergerak terus di dalam meningkatkan ekonomi sesama mereka itu insya-Allah bismillah. Jadi itulah suasana kalau kita lihat di Gaza dan juga di Al-Quds dan juga di West Bank. Ya, kan itu dia. Dan kalau mungkin akan melihat di kaca TV sekarang ini ada bantuan yang yang sedang diberikan. Jadi Haja, mungkin harapan Haja terutamanya untuk penonton-penonton pagi ini, Assalamualaikum hari ini kan, untuk kita sama-sama membantu. Masya-Allah, kita lah, siapa lagi kan kalau bukan kita yang akan membantu saudara Islam kita, terutamanya mereka yang berada di Palestin. Jadi mungkin Haja ada kata-kata sesuatu untuk penonton-penonton. Insya-Allah bismillah. Saya rasa kita umat Islam terutamanya dan di bulan puasa mencarilah keberkatan, Ya, dan membantu mereka di Palestin sebanyak yang boleh insya-Allah, supaya kewujudan mereka itu menyelamatkan kita dipersoalkan oleh Allah SWT nanti. Itu ingat, kewujudan mereka di sana mesti dipertahankan, dan siapa yang akan bertahan adalah kita umat Islam. Kerana Islam mesti bertapak dengan adanya Haram Syarif ataupun Masjid Al-Aqsa ataupun perkarangan yang mesti dijaga. Itu satu fenomena yang kita boleh bincang lain masa, tapi begitulah keadaan hakikatnya insya-Allah. Insya-Allah. Dan bagaimana agaknya penonton-penonton ini menyumbang bersama dalam MRA ini, Haja? Ya, kita ada akaun yang tertera, dan kita boleh juga masuk ke website ramadanmra.com atau yang tertera di Kaca TV, atau anda terus ke akaun yang tertera di Kaca TV insya-Allah bismillah. InsyaAllah kan, mudah-mudahan kan. Jadi untuk yang terakhir kan, jadi Haja mungkin kata-kata akhir dan harapan juga kepada umat Islam yang menonton hari ini, yang melihat hari ini. Jadi mungkin Haja ada kata-kata. Ambillah kesempatan keberkatan di bulan Ramadan ini untuk menginfak bagi kita, sebab bulan Ramadan ialah bulan paling mulia dan Allah menjanjikan berlipat kali ganda. Dan insya-Allah bismillah kita membantu umat kita, umat Islam serata dunia, sebab MRA juga membantu mereka di Yaman, di Syria, di Afghanistan, di Cox's Bazar, iaitu untuk mereka yang Rohingya yang berada di Bangladesh, dan juga beberapa tempat yang lain insya-Allah bismillah. Tapi yang kita sekarang ni berhadapi, yang perlu membantu adalah mereka yang mempunyai konflik dalam negara, dan penekanan untuk mereka untuk teruskan hidup sendiri tak dapat. Ya, Masya Allah. Jadi sama-sama kita bantu insya-Allah, dan kita bukan bantu untuk sekadar lepas batuk di tangga saja, tapi kita melihat situasi dan kita cuba untuk menolong mereka dari segi ekonomi itu insya-Allah. InsyaAllah. Allahu Akbar kan. Jadi kepada anda semua, jangan orang kata inilah masanya untuk kita membantu MRA dalam memperjuangkan hak kita sebagai umat Islam. Jadi terima kasih Haja, terima kasih kerana terima kasih bersama kami. terima kasih. Terima kasih dengan perkongsian yang cukup orang kata menyayat hati insya-Allah. Amin. Ramai di luar sana orang kata tersentuh hari ini. Insya-Allah kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Terima kasih. Ibu, hari nak nasi ayam boleh? Berapa sebungkus, bang? Sebungkus RM4 je, bang. Oh, okey. Terima kasih. Sama, saya beli. Kenapa, sayang? Kak, kepek kak.
Papa, kalau Papa kasih duit ni, kosonglah dompet Papa. Kita bukan kaya pun nak kasih dia duit. Sayang, kaya bukan maksudnya dengan banyak apa yang kita ada. Tapi banyak mana yang kita bagi. Bila kita memberi banyak, kita akan jadi lagi bahagia. Terima kasih. Kakak, tak apa. Tak apa, buat belanja berbuka. Terima kasih, Cik.